Lagi satu, soalan yang seterusnya. Ibn Uthaymin pandangan sesat. UND kata, tanya Salafiyah lain. Yes, saya kata bahawa pandangan Ibn Uthaymin yang mengatakan Tuhan boleh bosan, Tuhan bosan, Tuhan sakit, Tuhan ada kain selendang, Tuhan ada kain macam-macam benda lah, kan, yang dia cakap. Lepas tu saya kata, tanyalah Salafiyah lain setuju tak dengan pandangan tu. Kalau awak nak tahu, majoriti Salafiyah pun tolak apa yang dikatakan oleh Ibn Uthaymin. Mana boleh nak kata Allah sakit? Lepas tu dia kata sakit yang tidak memudaratkan. See, they are always contradictory in terms. They have no respect for language. Tadi kata turun dekat bumi secara langit bumi secara literal, tapi tak ada dekat langit bumi. Sekarang ni dia kata azza yata'azza, tetapi dia tidak ada darar. Kalau awak buka kamus, azza tu apa? Darar. Dia sakit tapi dia tak sakit. Dan macam tu lah. Sakit yang layak bagi Allah tapi tidak sakit. What are you talking about ni? That is why seorang bekas kita kata Salafi, Sheikh Khalid Bahamid, belajar dekat Madinah, belajar dekat Mekah dan sebagainya. Sekarang ni dia ada projek Isqatus Salafiyah. Isqat, dia nak jatuhkan gerakan Salafiyah ni. Sebab dia kata apa? Aku dah cuba menasihati dengan baik ulama-ulama dekat Yaman yang Salafi-Salafi keras ni. Diorang tak suka dialog dan diorang tak boleh jawab. Dan diorang banyak guna character assassination. So we have to begin this project of menjatuhkan. Itu projek Syekh Khalid Bahamid. Dia merujuk kepada geng Salafi yang keras-keras melampau ni. Apa dia kata? Dia kata masalah diorang ni adalah diorang banyak buat tanakut akli. Sebab diorang tak belajar mantik betul-betul. Pada diorang tak ada masalah. Apa masalah dia kata Allah sakit tapi tidak memudaratkan Allah? Sakit itu dah memudaratkan lah. You faham tak apa yang cakap? Do you even understand the words that you're using? Kalau Allah boleh disakiti, maksudnya Allah boleh dimudaratkan. Sakit tu mudarat lah. Darar. Azza yakni darar. Buka lah kamus. Dia kata azza tapi tidak ada darar. Tangan-tangan macam tangan, literal tangan, tapi bukan macam tangan kita. Tapi bukan anggota. Tangan seperti yang orang awam faham apa benda lah. Orang awam faham tangan apa? Orang awam faham tangan apa? Lepas tu kata, oh bukan tu. Do you even know what you're talking? Do you even know how to talk? You tahu tak bercakap macam mana? Sebab tu belajar mantik, belajar dilalah. Belajar usul fiqh, dia akan ajar semua ni. Then you akan perasan, we have been talking nonsense all this while lah. Lepas tu bersembunyi sebalik, ini akidah salaf. Salaf tak cakap benda tu. Salaf is not full of contradictions. Now, so dia nak tanya saya, kata, so kalau tak setuju je kata sesat ke? Ya, saya mengatakan bahawa Ibn Uthaymin punya pendirian ini sesat, bukan sekat salah. Apa beza sesat dengan salah? Sesat ni adalah satu pendirian yang berdiri di atas batu bata prinsip mazhab yang rosak. Dia bukan came out of nothing. Ya, ada orang boleh tersalah, ada pandangan tertentu yang silap. Tapi kesilapan dia tu tak sesuai dengan usul mazhab. Prinsip mazhab dia sendiri. Tapi Ibn Uthaymin punya dok kata Allah sakit, Allah bosan ni konsisten dengan usul mazhab dia. Dan usul mazhab dia apa? Kalau awak tengok, dia percaya bahawa Allah ada sama sikit dengan kita. Ada persamaan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak ada adalah identical. Kita ada sedikit persamaan dengan Allah tapi tidak identical. Ini lagi satu statement yang merepek. Dia merepek secara bahasa dan logikal. Kenapa saya kata merepek? Sebab saya dengan awak pun, kita ada persamaan tapi we're not identical. No human being is identical to any other human beings. Even identical twins are not truly identical. Their roh is not the same. So bila dia kata kita ada persamaan dengan Allah tapi tak ada mumasalah. Mumasalah tu identical, exactly the same. Memanglah orang faham benda ni, orang tahu, budak-budak pun tahu. Ahlussunnah, Al-Asy'ariyah, kita mengatakan bahawa apa? Kita mengatakan bahawa tidak ada persamaan langsung antara Allah dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu pun, tak ada sedikit pun, tak ada apa-apa pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sama secara identical penuh ataupun secara serpihan. We do not say ada persamaan langsung. Tu Allah ada sifat sama, kita pun mendengar. Allah melihat, kita pun melihat. Allah Subhanahu Wa Taala wujud, kita pun wujud. Tu tak kata sama ke tu? Ini sahabat-sahabat kena faham jawapan ni. Okey. Allah mendengar, kita mendengar. Allah sami', kita ada sama', kita boleh mendengar. Persamaan itu hanyalah persamaan lafaz. Dia adalah ishtirak lafzi, bukan ma'nawi. Kita tak boleh kata bahawa sama Allah tu sama, mendengar, kita mendengar, Allah mendengar. Okey, kalau Ustaz kata dari segi makna totally different, mendengar Allah dengan mendengar kita totally different, kenapa boleh dapat nama yang sama? Sebab repercussion dia sama. Bukan the very essence of that sifat is sama, but the repercussion is sama. We may not know the reality of Allah's sama', tetapi bukan bermakna kita tak tahu the repercussion of His sama'. Faham? Kita tak tahu reality of Allah punya pandangan, Allah punya penglihatan, tetapi kita tahu the repercussion of it, the lawazim of His basar. Kita bagi contoh senang. Awak tahu hakikat roh tak? Ada orang tahu hakikat roh apa? Tapi the repercussion of having a roh, do you know? Katak tu yang sedang melompat ni ada roh dalam diri. Walaupun kita tak tahu roh itu apa, we do not know its reality. Tapi kita kata ada roh maka hiduplah. Repercussion ada roh apa? Hidup, bergerak. Itu hidup, bergerak tu kita tahu dia ada. Tapi hakikat roh itu kita tidak tahu. Sama juga. Kita mendengar Allah mendengar, tapi kita tak tahu hakikat mendengar Allah itu, dan kita tidak menyamakan langsung pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Langsung tidak sama. Okey, bagaimana pula dengan wujud? Kan? Wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau awak nak tahu, Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahawa wujud sesuatu adalah dirinya sendiri. Wujudu syai'inhu. Maksud dia apa? Awak tak boleh pisahkan wujud awak daripada diri awak. So wujud awak adalah diri awak. You cannot separate these two. So therefore there is no such thing as wujud in itself. There is no wujud by itself. There must be a being that exists. There must be, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dari segi makna is totally different. Samalah macam saya pernah jelaskan, smartphone dengan a smart person is totally not the same at all. Orang yang tak berapa cerdik dia kata ada persamaan. Tak ada langsung. You pergi library, you akan kata library tu bijak. Ya, figuratively yes. The library is intelligent, the library is smart, the library is wise. Or maybe sebab dia high technology ke apa kan, dia kata wise. Tapi come on, the library has no soul for you to attribute, untuk awak nisbahkan intelligence kepada dia. Oh, wisdom. This is a wise library. No one will say that secara literal. This is a wise library. Secara jokingly maybe yes. Tapi literal kata this is a wise library, tak ada. Kenapa tak? Ada semua ilmu kat dalam tu. Ada information kat dalam tu. Sebab berilmu lain dengan maklumat lain. Ilmu lain, maklumat lain. Alim lain. Ilmu ni adalah satu yang berlaku pada jiwa kita. Dia bukan information. Please understand this. So adakah sama smartphone dengan a smart human being? Dia hanya sama dari segi perkataan sahaja. Hakikat sama tak? Langsung tak sama. Langsung tidak sama. Okey. Begitulah juga dengan sifat Allah Subhanahu. So Ibn Utsaimin dia ada pegang satu usul. Allah ada sama sikit dengan kita, tapi tak ada mumatsalah. Dan dia juga pegang kepada boleh qiyamul hawadis fi zatillah. Boleh ada perkara-perkara yang baru di dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang Asy'ariyah tak boleh ni. Tak berlaku perkara baru dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu tertentu tak ada, lepas tu pada waktu lain ada. Kenapa kita kata tak boleh macam tu?
Itu menunjukkan bahawa kalau berlaku perubahan, mana satu yang sempurna? Sebelum dia berubah, dia sempurna ke tak? Itu menjadi persoalan. Jadi bila dia dah berubah kepada B, maksudnya A tak sempurna, keadaan A dia tak sempurna. Dan kalau dia berubah kepada B, dia tak sama dengan A. Jadi B pun tak sempurna juga. So itu dah menafikan sifat kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini usul mazhab dia. Apa lagi yang dia pegang? Dia berpegang pada ayat-ayat sifat. Maknanya dia muhkamah. Dia bersifat muhkamat, bukan mutasyabihat. Sedangkan Ahlussunnah yang bermazhab Asy'ariyah, Ahlussunnah yang bermazhab Asy'ariyah percaya bahawa ayat-ayat sifat ni kebanyakannya adalah mutasyabihat. Khususnya yang seolah-olah macam ada anggota manusia, seolah-olah tangan, mata, kaki dan sebagainya. Kita anggap ni sebagai mutasyabihat. Tapi bagi Ibn Utsaimin, minta benda ni bukan mutasyabihat, muhkam. Itu yang diorang suka duk tanya orang awam tu. Tapi bila orang awam, kita tahu orang awam akan percaya apa. Tapi dia kata, bukan tu juga. Nampak? This is a very, apa kita kata, Aristotle pun akan pening. Ni lagi Aristotle daripada Aristotle. Lepas tu dia pegang bahawa tafwid lebih buruk daripada takwil. Syarr, bid'ah dengan ilhad paling buruk adalah tafwid. Sebab bagi dia orang ni, bagi Ibn Taymiyah, tafwid adalah tajhil. Bila kita kata, okey, tangan Allah ni aku tak tahu langsung apa makna dia, aku beriman dengan dia. Dia kata itu lebih buruk daripada takwil. Itu bid'ah paling buruk sekali. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan itu pegangan salafus salih dan saya akan buktikan nanti. Kan saya tanya Ustaz Salma gitu, kaif, yang kamu kata tak ada kaif ni, ada kaif tapi kita tak tahu, dia dapat daripada mana? Dia tak bagikan dalil kan? Dia cakap tapi dia tak jawab. Okey, orang kena bezakan cakap dengan jawapan. Lepas tu saya bawa kalam Imam Ahmad, jelas mengatakan bila makna, tak ada makna, tak ada kaif, tak ada tafsir. Ibn Qudamah pun faham macam tu. Dia orang kata itu lebih teruk daripada takwil. Dan dia kata bahawa Syekh Utsaimin ni dengan Ibn Taymiyah kata apa? Tafwid ni berganding dengan takwil untuk takzib Al-Quran dan untuk ta'til sifat Allah. Tujuan dia adalah untuk mendustakan kalam-kalam Allah dan untuk membatalkan sifat-sifat Allah. Macam mana tak jadi ekstrim? Ini kepala-kepala dia cakap benda-benda macam ni. You are saying that people who make tafwid, yang kata saya tak tahu makna dia apa, saya percaya dengan apa Allah cakap berdasarkan apa yang Allah inginkan. Macam Imam Syafi'i cakap. Dia tak boleh terima, dia kata tu buruk. Pendirian yang buruk, bid'ah. Macam mana dekat bawah-bawah tak bergaduh? Saya daripada usul-usul inilah, prinsip-prinsip asas inilah, Ibn Utsaimin kata Allah bosan, Allah sakit tapi tak mudarat, Allah ada selendang, Allah ada kain, Allah sama sikit dengan makhluk tapi tak identikal. So sesat pendirian ini. Dia bukan saja satu pendirian yang salah, dia sesat kerana berdasarkan usul mazhab yang sesat. Usul mazhab ni saya dah jelaskan tadi.